الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah serta dikukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Menjelang sambutan hari Guru, mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk Guru Insani, memangkin membangunkan masyarakat bertamadun. Tarikh 16 Mei disambut sebagai hari Guru bagi menghargai khidmat dan bakti yang diabadikan oleh para guru. Guru ialah warga pendidik, pengajar dan pengasuh. Mereka berkorban seluruh jiwa dan raga, masa, wang dan tenaga demi kemajuan anak didik dan bangunan asa. Guru umpama ibu bapa tertua, tanpa jemu mereka mencurahkan ilmu. Para guru dapat menitipkan nasihat, membimbing anak didik ke jalan yang benar, agar anak didik menjadi insan berilmu, berpengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia. Para guru gigih berusaha membimbing anak didik agar menjadi khazanah berharga kepada negara bangsanya. Islam menetapkan taraf yang tinggi terhadap nilai-nilai keilmuan dan perkara yang berkaitan dengannya. Merangkumi orang yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu. Martabat guru sangat tinggi dan mulia sesuai dengan ketinggian ilmu. Terkandung pelbagai ayat Al-Quran, juga hadis baginda Rasulullah SAW yang menerangkan kemuliaan guru. Antaranya ayat 11 Suratul Mujadalah yang khatib bacakan pada awal khutbah yang bermaksud Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberi ilmu dalam kalangan kamu beberapa derajat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa-apa yang kamu lakukan. Mukminin yang dirahmati Ilahi, guru insani bukan saja memiliki pengetahuan dan menguasai ilmu, malah memiliki sifat-sifat mulia seperti salat, tekun, prihatin, hormat serta gaya memiliki dan memahami perasaan atau emosi insan lain. Warga pendidik berperanan besar dalam usaha mencapai pemikiran warga agar terbina masyarakat yang bertamadun, berakhlak mulia, tinggi budi pekerti, berilmu bermarwah, jujur, ikhlas, matang berfikir, menghargai keamanan dan kerukunan serta bersifat patriotik kepada negara bangsanya. Pendidik Zahbah menyifatkan ilmu sebagai asas terpenting yang menyelamatkan manusia daripada belenggu ketamadunan, daripada belenggu kemunduran. Ilmu ialah asas utama dan landasan untuk mencapai kejayaan. Kemajuan dan tahap kebijaksanaan suatu bangsa terletak pada tahap penguasaan ilmu yang boleh dicapai melalui pendidikan yang berkualiti dan melalui khidmat bakti para guru yang berdedikasi. Ilmu berlekat dalam poket yang amat luas, sehingga akan bermusafir daripada minda ke minda melalui perantaraan. Guru ialah insan berilmu yang berada dalam alam ilmu, berperanan sebagai perantara yang menyampaikan amanah untuk memanjang dan mengembangkan ilmu. Para guru merupakan pendidik, mengambil tanggungjawab membimbing manusia menemui sinar kebenaran melalui ilmu. Guru memenuhi peranan mengajar dan mendidik, turut berperanan sebagai pengasuh dan pembimbing, memberikan panduan dan teladan
Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan betapa besarnya peranan guru yang diibaratkan bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk jalan, menerangi laluan, bersandarkan sabda Rasulullah SAW bermaksud. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk dan menerangi dalam kegelapan, sama ada di daratan maupun di lautan. Apabila ia terbenam atau hilang, dikhawatiri akan hilang arah tujuan. Riwayat Imam Ahmad. Para guru diasuh menjiwai semangat pendidik yang ikhlas, semangat pendidik yang tekun, dan semangat pendidik yang bersungguh, mengasuh dan membimbing anak-anak didik agar menjadi insan berilmu. Sebaik-baik kitab bagi seorang murid ialah gurunya. Guru ialah pusat kepada pendidikan, bertanggungjawab mencanai hingga murid, membekalkan kompas agar muridnya berupaya menahudai pelajaran hidup, memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak-anak didik. Guru yang hebat berupaya menerokai lapisan-lapisan potensi yang terkandung dalam diri setiap murid dan mencukir setiap bakat yang tersindung untuk memikirkan anak-anak didik mencapai kejayaan dan mencapai kecemerlangan. Sungguhnya guru berperanan amat penting mengilmukan insan dalam tiga ayat mungkin. Al-Imam Ghazali memetik sabda Rasulullah SAW yang bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikat di langit dan bumi, sampai kepada semua di dalam lubangnya dan ikan di laut, semuanya berdoa kebaikan orang yang mengajar manusia, para tamu Allah yang dimuliakan, dalam memenuhi amanah dan tanggungjawab mengilmukan anak didik. Para guru berhadapan dengan berbagai ujian dan cabaran. Ada kalanya para guru diperlukan memikirkan ramuan dan pendekatan baru ketika menghadapi masalah di luar jangkaan, ketika negara menghadapi pandemi COVID-19, ketika negara dan masyarakat menghargai jasa bakti para petugas barisan hadapan. Negara dan masyarakat bagaikan terlepas pandang cabaran dan tugas berat yang dihadapi oleh para guru. Sebenarnya guru juga berada dalam kalangan tugas barisan hadapan. Mereka perlukan mendidik pelajar dalam keadaan yang tidak ada duluan yang belum pernah dilalui. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka terhenti digantikan dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran sedaya maya. Ketika itu para guru tidak mempunyai latihan, tidak mendapat sepenuh bimbingan dan tidak berpeluang mendapat pendedahan dengan kaedah pengajaran pembelajaran di rumah. Namun tanpa memberi khilaf dan alasan, dalam masa yang singkat para guru berusaha sedia mungkin menyesuaikan diri dengan tuntutan baru untuk menyempurnakan amanah dan tanggungjawab seorang pendidik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai menghormati khidmat dan jasa bakti para guru, mimbar merumuskan perkara berikut. Pertama, guru ialah pekerjaan yang sangat mulia. Islam meletakkan guru di kedudukan tinggi selaras dengan tugas dia yang bukan sahaja membantu membimbing insan dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran untuk tugas-tugas duniawi, tetapi turut meninggalkan ilmu dan membimbing amal untuk keperluan ukhrawi. Yang kedua, menjadikan amalan harian menghadirkan bacaan surat Al-Fatihah, mendoakan kesejahteraan guru-guru kita yang masih hidup, terlebih lagi kepada roh mereka yang telah kembali ke rahmat Allah. Ketiga, mengucapkan penghargaan kepada guru-guru yang pernah mendidik kita, juga kepada guru-guru yang sedang mendidik anak-anak kita. Bagi yang berkemampuan, zahirkan penghargaan dengan mengutus surat atau kad ucapan terima kasih diiringi dengan hadiahkan keingatan. Khatib mengucapkan terima kasih cikgu yang telah berperanan sebagai ibu bapa dan sahabat kepada kami dan anak-anak kami. Semoga khidmat bakti cikgu dikurniakan ganjaran di dunia dan di akhirat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat ihsannya ke atas roh mereka dan semoga roh mereka ditempatkan dalam kalangan roh para salihin dan salihat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه